Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Razak, Imam Besar Masjid Yahya Putra Bandar Macang, ahli jatah kuasa, para alim ulama, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini dapatlah hamba bersama-sama dengan adik kakak semua. Di sebenarnya asal memang pasir putih, tapi beranak di Kabupaten Macang. Jadi mak hamba ni orang Macang, ayah hamba pasir putih. Jadi besarnya pasir putih. Orang tina hamba pun orang Macang juga, anak beranak alik mak. Jadi Macang ni sebenarnya daerah hamba jugalah, jadi sebab tu hamba rasa sedikit, kata orang sedikit teruja lah bila panggil balik Macang ni. Sebab tanah air kita, bahkan hamba pun pernah masa sekolah dulu, sekolah rendah Hamzah, jadi begitulah, kita berkecek secara adik-beradik, anak beranak, untuk satu tugas, iaitu tugas nak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau musim bulan Rabiul Awal, maka kita akan buat maulud, sebenarnya Maulidur Rasul. Maka pada masa tu kita anjur ceramah, kita anjur forum, macam-macam lagi lah yang kita buat untuk kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka macam-macam lah gaya penyampaian, daripada penceramahnya, daripada tuk-tuk gurunya. Semata-mata niat satu je, iaitu untuk sama-sama mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kupasan berkenaan dengan kehidupan baginda itu tidak habis kita kupas, kerana pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala mula-mula lagi, mula-mula lagi bila Allah menyebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah, contoh teladan terbaik bagi kamu, bagi mereka yang berhajatkan Allah, iaitu redha Allah dan juga hari akhirat, itu selamat pada hari akhirat. Jadi cuba tuan-tuan semua bayang, bila sebut fi rasulillah, kalimah yang fi rasulillah ini nak tunjuknya kepada kita bahawa segala-galanya yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh kita tinggal begitu sahaja. Kita kena bahas, kita kena bincang, kita kena amal dan kita kena buat. Maka sebab itulah kata seorang penulis kitab fiqh sirah yang terkenal, yang mana kitabnya itu masih lagi dibincang dibahas pada sekarang ini. Dia mencetuskan satu buah kitab yang cukup terkenal, namanya Fiqhus Sirah, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Orangnya masih hidup, masih ada lagi di negara Syria sana, dan kita harapkan semoga Allah terus beri kekuatan kepada ulama-ulama seperti Al-Buti ni. Kerana apa? Kerana dia ni tadi mencetuskan satu pemikiran kepada umat Islam kita ni supaya mengenal Rasulullah SAW melalui kitab Fiqh Sirah. Dia bukan orang pertama, pastinya dia bukan orang pertama, tetapi gaya pengolahan dia pada masa ini dalam kitab Fiqh Sirah itu amat sesuai untuk kita jadikan sebagai panduan dan pedoman kita bagaimana nak mengenal Rasulullah SAW. Kadang-kadang bila kita bicara berkenaan dengan Rasulullah ni, kita akan bertemu dengan banyak hadis yang kita sendiri pun tak faham, yang kita sendiri pun tak boleh nak kupah. Kenapa Nabi buat gitu? Para sahabat pada masa Nabi SAW masih hidup, mereka ni pun tak dapat nak kupas juga. Sebagai contoh, dalam peristiwa Sulhu Hudaibiyah,
perjanjian damai Hudaibiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Ya, ada 3 perkara, 4 perkara utama dalam perjanjian itu. Bahkan ada ulama menyebut, memperincikan lagi sampai 6 perkara, ya. 6 perkara dalam perjanjian damai Hudaibiyah itu semua Nabi setuju belaka. Mula-mula Nabi selepas tamat peperangan Ahzab ini, bagi kita orang Islam ni kita panggil peperangan Khandaq lah. Sebab orang Islam masa tu mempersiapkan parit, ya, parit untuk mencegah ataupun menghalang orang-orang Quraisy daripada masuk ke bumi Madinah. Maka orang-orang Quraisy pula dia gelar diri dia ni sebagai Ahzab, sebagai tentera bersekutu. Ya, semasa Nabi SAW menyebut bertahanlah kepada para sahabat, masing-masing sudah ikat perut, sudah lembek dah. Bayangkan pada masa itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 10,000 orang tentera Ahzab nak masuk ke Madinah melalui satu jalan rahsia. Jalan tu melalui Jabal Sila'. Jabal Sila' ni dia berada di belah tenggara Madinah, ya, berada di belah tenggara Madinah. Dan orang-orang Yahudi dah bocor rahsia. Dia kata di Jabal Sila' ni, ya, di pergunungan Sila' ni ada satu jalan yang boleh masuk. Dia kata secara rahsia Yahudi lah yang membuka cerita ni, ya. Tapi Nabi SAW mendapat wahyu supaya cepat-cepat bertahan, kerana mereka menuju ke arah tenggara Madinah, ke arah Jabal Sila', yang mana dia akan cuba masuk ikut Jabal Sila'. Maka dalam keadaan itu dapat lagi berita 10,000 orang tentera musyrikin bergabung, ya, daripada berbagai-bagai kabilah. Itu digelar Ahzab tu, gabungan parti-parti ataupun gabungan puak-puak, ya. Hizbu dalam bahasa Arab moden ni maknanya parti, ya. Jadi Ahzab ini puak-puak, parti-parti, kaum-kaum bolehlah, ya. Yang penting mereka ni bergabung dengan seluruh pelusuk tanah Arab pada masa itu yang nak bergabung dengan orang Quraisy. 10,000 orang, bilang-bilang daripada kalangan penduduk Madinah pada masa itu tuan-tuan, tak siapa apa 10,000 orang. Campur kecil besar tua muda, ya, jantan tina, semua tak cukup, tak siapa apa 10,000 orang. Ada kata kalaulah tentera-tentera Quraisy dan Ahzab yang ni masuk ke Madinah, maka hancur habislah Madinah. Ada kata sebab rakyat pun tak seramai tu, jangan ke tentera. Maka di sinilah Allah Ta'ala berikan wahyu, berikan ilham. Ada seorang sahabat dari Parsi namanya Salman Al-Farisi, yang masa bertemu Nabi SAW tu Salman sudah berusia antara 250 hingga 300 tahun dah tuan-tuan, ya. Lamanya Salman Al-Farisi ni. Maka dia pun mencurahkan idea gali parit, dikepung pula dari seberang parit lebih daripada 40 hari, melangkaui bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Lepas bulan Syawal, sahabat-sahabat dah habis segala bekalan. Maka Nabi SAW pun menyebut, dia kata apa? Bertahanlah, ya, bertahanlah. Jika kita berjaya dalam pertahanan kali ini, nescaya mereka tidak akan mengacau kita lagi selepas ini. Sahabat-sahabat bertahan, sehinggalah Allah Ta'ala mendatangkan pukulan ribut kepada tentera-tentera musyrikin ini. Hancurlah barisan Ahzab, dan Allah dan Rasulullah SAW pun bertakbir, Allah wahdah sadaqa wa'dah wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah, ya. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita takbir raya tuan-tuan, ya, kita sebut benda ni, janganlah sebut dengan orang kata apa, dengan sedih pula. Sebab benda ni benda gembira, benda semangat, ya. Cuba sebut biar kuat sikit. Wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Ya. Ini kalaulah kita di Malaysia ni, kalau tak menangis dan takbir raya, tak sah. Tak nama takbir Malaysia, tak nama takbir Melayu. Ya dah. Adalah satu cerita, ni cerita sajalah, ya. Tak cerita tak sedap juga. Masa duduk Mekah, dari perkhemahan Mina, Muaisim tu nak pergi melontar, ya, nak pergi melontar tuan-tuan. Bila dah sampai, dah cerah tanah dah, kita pun tak bagilah jemaah haji untuk pergi melontar. Duduk di khemah dulu, kita akan melontar lepas maghrib. Sebab masa tu masa kemuncak, penuh dengan jemaah, ya, dari seluruh dunia, semua nak kejar waktu afdal. Tapi petugas-petugas tabung haji dibahagi-bahagikan kepada kumpulan-kumpulan supaya pergi melontar untuk tukar uniform, dari uniform ihram kepada uniform biasa. Nak bertugas,
Kita pun pergi jemaah, kita tinggal di khemah. Petugas ni pergi tadi tuan-tuan, dalam perjalanan hak nak pergi melontar talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Hak sudah melontar hala balik takbir raya, Allahu akbar, Allahu akbar, semangat sangat. Kita rasa masa tu masya-Allah hebat Islam ni. Ya, hala pergi talbiyah, hala balik takbir. Sebab dah melontar takbir lah. Tiba-tiba terdengar dalam keadaan takbir punya semangat, sebelah jalan sana tu dia bagi dua jalan kan. Dia bagi dua pagar tu. Dengar Allahu akbar, Allah. Ni rasa orang Malaysia. Rupa-rupa jenguk balik sana, ada jemaah Malaysia curi pergi juga masa tu. Jadi boleh cek orang Malaysia melalui takbir raya dia. Beza pada orang lain, ya dah. Saja cerita ya. Nak ayatnya ada juga orang curi masa tu, curi masa nak dapat waktu afdal, tak salah, tapi risikolah ya. Hak moleknya kita ikut kumpulan lah. Dah kita mazhab Syafi'i tak ada masalah ya. Untuk kita melontar lepas maghrib sebelah hari bulan tu pun kita ikutlah. Lagipun masa tu tak ada orang dah ya. Baik, balik ke cerita peperangan Ahzab ni. Jadi tuan-tuan, selepas daripada habis peperangan Ahzab itu, Nabi SAW menerima satu ayat. Turun satu ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu kerana Allah. Ini dah jadi wahyu, kewajipan yang ditunggu-tunggu. Bila nak buat, Nabi diam, Nabi tak kata apa. Sebab ayat itu turun, tapi tidak disuruh buat pada masa itu juga. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini perintah buat haji ni. Apa reaksi Nabi? Maka ayat itu tuan-tuan berlarutan sampailah ke setahun kemudian. Nabi SAW mimpi memakai kain ihram. Pagi esok Nabi pun ceritalah kepada orang-orang Madinah, malam tadi aku bermimpi memakai kain ihram. Sahabat-sahabat pun faham dah lah. Dia kata dah tiba dah masanya firman Allah yang turun selepas daripada perang Ahzab dulu tu, supaya kita mengerjakan ibadah haji, dah tiba masanya. Sebab mimpi Nabi adalah wahyu. Maka semuanya bersemangat pakai kain ihram. Mula-mula sekali ya, pakai kain ihram sampai di Zulhulaifah atau Bi'run Ali, berniat di miqat itu, masuk ke Madinah, masuk ke Mekah ya. Perjalanan 450 km, memakan masa 2 minggu. Semua bersemangat nak buat umrah pertama dalam Islam. Sebelum tu tidak ada ayat ataupun tidak ada perintah berkenaan dengan ibadah haji dan umrah ini. Jadi buat umrah, buat haji hanyalah sekadar saki baki daripada tinggalan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Sedangkan amalan-amalan itu semuanya sudah dicari-cari, sudah dicampur aduk dah dengan apa ni, amalan-amalan khurafat dan juga tahyul orang-orang Quraisy pada masa itu tuan-tuan. Sebab tu semua bersemangat. 1,300 orang semuanya bersemangat. Sampai di Hudaibiyah, tiba-tiba tentera-tentera Khalid ibn Walid sudah bersedia menunggu dengan 200 orang tentera berkuda. Masa tu Khalid ibn Walid sudah belum lagi Islam. Ringkaskan cerita, beberapa hari duduk dekat situ setelah mengalami banyak peristiwa, berlakulah perjanjian damai Hudaibiyah. Gencatan senjata 10 tahun, Nabi setuju. 10 tahun gencatan senjata, Mekah tak akan serang Madinah, Madinah tak akan buat serang Mekah. Setuju? Tak ada apa. Dan kamu tak boleh buat umrah tahun ni, kena balik dulu. Setuju? Nabi kata tak apa. Bila dah setuju begitu, sahabat-sahabat pun apa ni? Kita mari dengan perintah Allah. Allah dah menyebut wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian Nabi juga telah diberi wahyu memakai kain ihram. Nak tunjuknya bahawa pada masa ni Nabi dah kena buat wahyu yang diturunkan setahun dulu. Tiba-tiba Nabi mengalah pula, tak boleh buat umrah kali ni. Tak apa, makna Nabi bersedia nak buka kain ihram buat kali pertama. Dan kali pertama lah pakai kain ihram dalam Islam. Setuju juga? Tak boleh tahan ni. Fasal ketiga, adapun orang-orang Mekah yang lari ke Madinah hendaklah dikembalikan. Orang-orang Madinah yang lari ke Mekah tak perlu dikembalikan. Setuju? Nabi kata bukan dia dah ni kalau begini. Pakat setuju belaka, kata Umar. Gitanya Abu Bakar. Abu Bakar kata dia tu Nabi,
Terima apa yang Nabi kata terima. Ini sikap tawadhu' Abu Bakar. Sikap Umar pula transparan. Dia nak jelas, semua jelas. Dua-dua baik. Jangan pula tak baiknya Umar pergi tegur Nabi daripada agama. Jangan, dia tu sahabat Nabi yang nombor 2 kanan. Bahkan Nabi pun dah kata kalau ada Nabi lagi selepas Muhammad, maka orang tu ialah Umar. Nabi pernah kata gitu. Jadi dia tegur, ya Rasulullah, apa ni kita ni? 3 fasal semuanya KO belah kita. Ni bukan perjanjian ni, mengalah. Maknanya tuan-tuan, sirah ni, saya nak cerita di sini, sirah ni dia kena fiqh, dia kena faham. Sirah ni dia tak boleh baca saja, dia tak boleh tengok saja. Sahabat-sahabat Nabi yang ada bersama-sama Nabi pada masa itu tengok depan mata sendiri pun mereka tetap tidak faham juga. Tapi tidak faham mereka itu bukanlah satu kecacatan. Bukanlah bila saya kata mereka pun tak faham juga maka saya nak menghina sahabat-sahabat. Tidak. Maknanya selepas itu Allah bagi fake kepada dia. Allah bagi fake kepada sahabat-sahabat Nabi ini supaya sahabat-sahabat Nabi faham apakah yang telah Nabi buat dalam perjanjian damai Hudaibiyah itu. Maka tuan-tuan, kita dapat tengok mula-mula sekali hukum Islam ni daripada sirah Nabi SAW tu, dia kata orang sekarang ni apa dia? Kata orang Kelantan sekarang ni dinamisme. Tu dia, dinamik. Orang Kelantan jangan tak. Jadi berkembang hukum Islam tu, dia tidak mati setakat tu. Dengan adanya peristiwa itu bukanlah KO semua, tidak. Peristiwa Nabi setuju nak buka kain ihram, bermulanya hukum hakam haji yang pertama, tuan-tuan. Hukum hakam haji yang pertama bermula, evolusi dia, pemeringkatan dia daripada satu peringkat ke satu peringkat bermula. Mula-mula tadi hukum apa? Mula-mula sengaja saya tak sebut tadi, cara pakai ihram Islam dah ada. Daripada perbuatan Nabi SAW mengaku memakai kain ihram, maka bermulalah cara kain ihram itu dipakai lagu mana. Bagi orang lelaki 2 helai kain ihram, digalakkan putih. Itu semua berlaku. Kemudian bila dia bergerak ke Zulhulaifah nak menuju ke Mekah, dia ada miqat, nak niat di mana. Pada masa itulah bermulanya hukum miqat di Zulhulaifah alias Bi'run Ali tadi itu, yang kita amal sampai sekarang kalau kita masuk ke Mekah melalui Madinah. Sampai di Hudaibiyah pula, bila berdepan dengan Khalid bin Walid, adanya halangan, macam mana nak buka kain ihram. Maka bermulalah suatu dam yang dinamakan dam ihsar. Tuan-tuan, sembelih seekor kambing, cukur kepala atau gunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai, barulah buka kain ihram. Kain dia ihram umrah ataupun haji ni dia tak boleh macam kita semayang. Semayang macam mana? Dah semayang dah habis 2 rakaat, rasa-rasa perut tu memulah berona, kita pun tak apalah, aku berhenti dulu. Aku berhenti dulu, boleh sambung semayang? Boleh? Tak boleh lah. Jadi kena start balik. Jadi adalah tuan-tuan yang tak faham tu, dia ingatkan umrah ni, ihram ni sama seperti ihram semayang juga. Takbir semayang pun ihram juga, takbiratul ihram. Jadi dia pun kata tak apalah, letih hari ni, nak niat semula lah umrah. Tak boleh. Kalau dah masuk dia tak boleh keluar sembarangan, tuan-tuan. Maka berlakulah hukum haji yang pertama, iaitu dam ihsar. Tengok maknanya perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup dia tadi tu tak boleh dibazirkan. Tak boleh kita nak tinggal begitu saja. Kita kena kaji, sebab adanya manfaat yang tertentu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam kehidupan Nabi SAW. Baliklah Nabi SAW. Bila balik, Umar dah tegur dah Nabi, Umar dah tegur dah Nabi depan sekali. Lepas tu pada malam balik itulah turunnya ayat Quran surah Al-Fathu, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. 29 ayat, tuan-tuan, turun. Nabi baca sekaligus. Inilah antara firman Allah yang terpanjang yang pernah diturunkan serentak. Surah Al-Fathu 29 ayat. Bukan surah terpanjang. Surah terpanjang surah Al-Baqarah. Turun surah ni. Bila turun surah ni, dia telah membongkar apakah sebenarnya yang telah berlaku pada petang tadi. Mula-mula Allah dah sebut apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka kepada kamu satu kemenangan yang nyata melalui perjanjian pada petang tadi. Sebab tu tuan-tuan, pada tahun 2000 apabila ada orang minta ambo buat kertas kerja,
Dia kata cuba buat satu kertas kerja berkenaan sejarah perjanjian Hudaibiyah. Amo cubalah cari dalam internet. Cuba cari dalam internet pada tahun 2000 tu tuan-tuan. Ada ratusan tulisan berkenaan dengan Hudaibiyah ni. Sama ada tulisan peringkat tesis ataupun tulisan artikel biasa tuan-tuan, ya. Maknanya dan daripada ratusan itu sebahagian besar, nak kata peratus mungkin 70% lah, ditulis oleh orang-orang putih, orang-orang barat tuan-tuan, bukan orang Islam. Ni tahun 2012 tak tahulah, tak surf balik. Cuba surf balik tuan-tuan. Hamba rasa gitulah keadaannya. Sebab apa? Sebab orang putih sebenarnya terus mengkaji berkenaan dengan bijaknya Muhammad SAW ni. Dia tengok tu dari segi apa. Sampai 6 perkara yang dia angguk semua tu, semuanya menang sebelah dia sebenarnya. Walaupun pada peringkat asalnya nampak menang di sebelah orang kafir Quraisy. Sebab itulah Umar tegur Nabi SAW nak dapat penjelasan. Sikap Umar transparent. Ada dalam kalangan sahabat yang ramai gitu, masing-masing nak tegur, takut nak tak nak tegur, rasa macam tak kena, maka duk bengkak kata orang, ya tak? Jadi Umar tak transparent. Abu Bakar ikhlas, tulus. Itu Nabi apa yang dia kata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka tindakan Umar ini sebenarnya mencetuskan satu kesedaran kepada kita pada hari ini bahawa apa yang Nabi buat kita kena kaji. Apa yang Nabi buat kita kena mengaji. Kita kena buat research. Kita tak boleh sekadar baca research. Tengok apa berlaku pada tu. Sekiranya orang-orang Madinah yang lari ke Mekah tak perlu dikembalikan. Buat apa nak kembali lagi? Orang Madinah ni, orang duduk di Madinah ni dalam keadaan susah. Duduk kerana nak Islam, berjuang bersama-sama Nabi kerana nak menegakkan Islam. Bila dia lari, maknanya apa? Makna dia munafik. Gilah. Buat balik buat gapo lagi orang lagu ni. Dah. Orang Mekah pula bila dia nak lari ke Madinah memang orang Islam, ya, orang Islam. Tetapi mereka ini sebenarnya Allah dah tentu dah dari satu sudut, kalau dia mati pun dalam seksaan orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, dia mati syahid. Mana ada dalam agama lain syahid? Agama Islam je letak syahid, dan mengejar syahid itu menjadi satu tujuan utama dalam hidup kita tuan-tuan. Tidakkah kita pada hari ini pun berdoa mati syahid, ya? Walaupun kita tak nampak pergi apa pun, tapi nak mati syahid. Jadi sebab itu untuk mereka tak usah risau dah, mereka ni akan syahid. Baik, dalam keadaan begitu, bila dia tengok dah Mekah dan Madinah ni dah jadi dua kuasa. Mungkin ada orang-orang jahat Mekah ni tadi, ya, yang dah buat onar dalam Mekah, nak lari ke Madinah atas alasan dia ni kononnya orang Islam. Kita tak say orang palsu gini, sebab tu kita hantar balik. Maka akhirnya tuan-tuan, berlakulah gerombolan anak kepada Suhail bin Amru sendiri, ya, Abu Jundal namanya. Abu Jundal ni sudah lama diseksa oleh ayah dia kerana tak berjaya nak berhijrah bersama-sama Nabi 6 tahun sebelum Hudaibiyah. Kali ni dia dapat bolos. Dia dapat lari dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi sampai ke Madinah, ya, maknanya tak sampai lagi ke Madinah, sampai di Hudaibiyah tu dia dapat bersama dengan umat Islam. Nabi kata, wahai Abu Jundal, kami telah terikat dengan perjanjian. Pergilah kamu ke mana-mana kamu suka. Kamu tak boleh pergi lagi ke Madinah. Maka Abu Jundal nak balik ke Mekah, dia tak nak, sebab dia tahu dia akan diseksa. Dia duduk di tengah-tengah perjalanan antara Mekah dengan Syam, duk ganggu orang-orang Mekah, duk rampas harta orang-orang Mekah, ya, nak pergi berdagang. Maka katanya Abu Sufyan, ketua Mekah pada masa itu, wahai Muhammad, tolong nasihat sikit pada orang kamu, ya, tolong nasihat sikit pada orang kamu supaya jangan kacau orang Mekah, ya. Maka Nabi pun soal balik, cuba cek balik dia punya kad penalan tu, kad penalan Mekah ke kad penalan Madinah? Kad penalan Mekah. Selesai masalah kami. Jadi tuan-tuan, tak semena-mena perjanjian yang nombor 2 tu dibubar. Dia sendiri hantar bubar satu persatu. Sebab tu Tuhan sebut inna fatahna laka fatham mubina, ya? Nak ceritanya fiqh sirah ni, belajar sirah Nabi tu dah bermula zaman Nabi hidup lagi. Nak belajar taktik Nabi. Baik, itu satu taktik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, perjanjian yang keempat. Perjanjian yang keempat dia kata apa? Barang siapa dalam kalangan kelompok-kelompok kabilah Arab di semenanjung tanah Arab ini, ya, di semenanjung tanah Arab ini nak bergabung dengan mana-mana kuasa Madinah atau Mekah, maka dia boleh, dia bebas. Dan kuasa-kuasa ni hendaklah
bertanggungjawab atas kelompok-kelompok ataupun kabilah-kabilah ni. Serentak dengan tu bangun lalu Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah bangun isytihar, kami semua satu Bani Khuza'ah masuk Islam. Duduk dengan Madinah bersama-sama Rasulullah. Para sahabat bertakbir, terima takbir dalam Islam ni tanda gembira, tanda syukur. Tuan-tuan, ya, tanda nak memulakan kerja. Takbir, terima, masuk Bani Khuza'ah. Seteru Bani Khuza'ah, Bani Bakar namanya. Bani Bakar pun tengok Khuza'ah masuk Madinah, kami nak masuk belah Mekah. Orang Mekah senyap topah, tak kata gapo. Sebab apa? Dia mau tahu dah Bani Bakar ni jenis bakar. Jenis tukar bakar orang. Ya dah. Maka senyap, tapi dah masing-masing mengisytihar di bawah Mekah, bawah Madinah. Duduk tak lama, Bani Bakar memang bakar Khuza'ah. Memang dia bunuh orang Khuza'ah, buat kacau dan sebagainya. Bahkan dia berbangga pula dengan kekuatan dia tu. Dan Nabi dah nampak dah cerelok ni sebenarnya yang berlaku. Bila orang jahat, dia yang berkawan dengan dia juga orang jahat sebenarnya. Itu dia punya prinsip dia. Tak lama minta supaya perjanjian tu dilanjutkan dan dibatalkan perjanjian lama. Nabi kata apa? Kami adalah orang-orang yang berpegang dengan perjanjian, satu perjanjian. Kami tidak jenis ubah-ubah perjanjian. Itu kami, kata Nabi. Maka Bani Bakar sudah buat hal, dilindungi pula oleh orang-orang Quraisy, maka bertanggungjawablah orang-orang Quraisy pada masa itu, kata Nabi SAW. Walhal pada masa itu Nabi sudah menjadi menantu kepada Abu Sufyan, ya? Ramlah binti Abu Sufyan itu dah jadi Ummul Mukminin, dah jadi isteri Nabi. Dia pergi nak kecek Nabi dengan mengguna pengaruh anak dia. Maka apa yang dibuat oleh Ramlah binti Abu Sufyan sendiri? Dia tak terima ayah dia. Bukan kerana tak terima ayah dia, kerana dia tak hormat ke ayah, oleh kerana berlainan agama. Tidak, bukan gitu. Tapi kerana dia tahu dah ayah dia ni datang untuk melindungi penjahat-penjahat, melindungi pesalah-pesalah. Maka tak ada guna nak melindungi pesalah-pesalah gitu. Sebab tu kita kena tafsir perbuatan Nabi dan juga Ahlul Bait Nabi itu keseluruhan. Kita kena tengok secara menyeluruh. Tak boleh tengok sepatah-sepatah. Tak boleh nak baca sirah ni sekadar baca buku sambil tidur. Nak tidur bacalah buku sirah kononnya. Lepas tu duduk tak lama buku sirah telah tutup muka dia. Dia berdeku dah lah. Tak boleh tuan-tuan. Kita nak menghidupkan bagaimana Rasulullah SAW ini ada fi Rasulillah ini uswatun hasanah, ada dalam diri setiap orang Islam pada hari ini. Sebab tu kata Profesor Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah, dia kata apa? Dia kata sebenarnya peranan kita lah orang Islam ni nak mengorangkan sirah Nabi, biar nampak sirah Nabi tu hidup, bukan hanya sebagai satu cerita. Ni bukan cerita main-main macam cerita Pak Pandai, Mak Mandai gitu. Bukan tuan-tuan. Ini cerita orang yang dah hidup, orang yang dah menjadi uswatun hasanah, dah jadi Rasul Khatimul Anbiya wal Mursalin. Maka seranglah Mekah. Ringkaskan cerita tuan-tuan, bila dah serai masuk ke Mekah dalam bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, berlakulah Fathu Mekah. Ulama-ulama sirah mengkaji daripada mula-mula turun surah Al-Fathu pada pertengahan malam bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah sampailah ke Ramadan tahun ke-8 Hijrah, kesemua 29 ayat surah Al-Fathu ni telah terbukti kebenaran dia dalam masa 2 tahun tuan-tuan. Dalam masa 2 tahun. Dan kemuncaknya bila Nabi dah dapat memenangi Mekah, masuk dalam Mekah, turunlah ayat iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tuan-tuan, turun ayat tu pada tahun ke-8 Hijrah bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan tuan-tuan. Tu tarikhnya. Lebih kurang begitulah mengikut pendapat ahli sirah. Mungkin ada riwayat-riwayat yang berbeza, itu bab lain lah tuan-tuan. Jadi nak ceritanya bagaimana kaitan rapat antara sirah dengan manusia, sirah dengan Al-Quran itu sendiri, dan juga pembuktian Al-Quran itu terhadap kebenaran sirah Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan, pada hari ini walaupun sepatah yang kita belajar berkenaan dengan Rasulullah, kita kena amal, kerana dia ada manfaat untuk kita. Dan Allah dah peringat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia tidak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Tuan-tuan, begitu juga apabila Nabi SAW melakukan sesuatu dalam hidup dia, kita kena tengok hak manakah usul, hak manakah furuk tuan-tuan. Hak manakah usul, hak manakah furuk.
Barulah, tapi syarat pertama kita kena tahu bahawa sirah tu benar-benar sahih berlaku. Kalau sirah tu tak sahih berlaku, ataupun cerita buat-buat, cerita palsu, cerita maudhu', tak usah duk kaji lah, dia tak akan ke mana. Percayalah bahawa sirah Nabi ni, perangai Nabi buat tu tadi tuan-tuan, dia universal, dia akan sesuai dengan sepanjang zaman. Sehingga kan nak cerita, nak ambil satu contoh, ya. Apakah roti yang dimakan oleh Nabi? Sampai tahap tu kita kaji. Benda paling kecil, roti gapo Nabi makan? Roti cana, roti bom tak? Betul lah yang nyakit mari macam-macam tu. Masuk bom dalam perut. Dah lah cana, masuk makan cana lagi, roti bom lagi, ya. Roti gapo Nabi makan? Kata Aisyah, roti Nabi adalah dari gandum yang dikisar dengan tak sempurna, diuli pun tak sempurna. Kerahnya roti Nabi, tak? Kerah. Dengan wholemeal kita tu pun budak-budak tak saya makan dah wholemeal tu, ya tak? Roti brown, betul tak? Roti koko tu, ya? Tak saya makan dah. Bukan roti koko, roti brown, ya apa? Itulah wholemeal tu lah, ya tak? Pun budak tak saya makan dah kerah dah. Ni roti Nabi ni gandum yang tak sempurna dikisar dengan tak sempurna. Tuan-tuan tengok, gandum putih ni pasal apa jadi putih? Pasal apa gandum jadi putih? Sebab sudah ada pemutihan, bleaching. Sebenarnya berah kita pun lagu itulah sebenarnya, dah bleach dah. Bukan main lagi iklan dalam TV. Dia kata apa? Sekali basuh saja, sekali bilah sahaja sudah bersih berah. Cuba bayar, nature berah ni tuan-tuan, dia memang kena bilah sebab dia berabuk, dia bergapo daripada atahnya, tubik atahnya. Tiba-tiba sudah sekali basuh sudah bersih, kata dia. Sudah boleh tanak, sudah boleh cerai dah. Maknanya berah tu sendiri sudah mengalami proses bleaching dia dah. Proses penyucian secara bahaya kimia dah tuan-tuan. Jadi kita pun makanlah. Makan apa? Makan racun sebenarnya tuan-tuan. Lepas tu bila dah kena kecing manis lah, gauk lah, gapo lah. Bukan nak hina ke penyakit, bukan nak royak realiti. Maka kita pun diberilah ubat-ubat suplemen. Tu dia. Nama pilih gitu, suplemen. Ya. Mari daripada mana? Dari Amerika lah, dari England lah, dari Australia lah. Bersatu je ubatnya dah. Harga 90 rial sebiji. Tengok behel ubat tu apa dia? Daripada benda hak kita panggil menuku. Kalau berah agak, kita panggil menuku. Benda-benda buangan itulah. Dia kulit, dia kutip balik, dia proses, dia jadilah ubat-ubat suplemen tadi. Jadi kita ni tuan-tuan sebenarnya bayar 2 kali untuk makanan kita. Bayar racun sekali, bayar ubat sekali. Sedangkan Nabi SAW, dia makan semua dah tu. Hak ubat tu dia makan dah dalam gandum yang dikisar dengan tak sempurna. Maknanya gandum Nabi tadi kulit hari-hari sebelah dalam, kulit luar, ya, bergandum dengan berah ni sama lah tuan-tuan. Kulit dia lagu tu lah. Hak kerah dalam, lapisan dalam, hak kerah luar, lapisan dalam pula ada yang lapisan nipis gitu, ya. Dah hak ni kita buai belakang, kita ambil berah sebutir tu je. Dan berah tu pun sebenarnya kita sudah bleach dah. Dah bleach, lepas tu dah apa lagi? Dah bubuh warna, panggil pula berah bubuh warna, bubuh pewangi pula. Jadi berah wangi pula orang panggil. Tuan-tuan tak? Semua ni makan menjadi racun untuk kita. Lepas tu dah bila kita nak cari ubat, maka cari semula daripada kulit berah tu juga. Orang sudah proses jual balik kita. Nabi dia ambil semua melainkan kulit luar ni sahaja. Semua hak dalam gandum tu dia makan, kemudian dia proses, dia kisar, dia uli jadi roti dia. Tengok tu, sirah Nabi SAW sudah mengajar kita pasal kesihatan. Tapi cuba hari ni kalau kita buatlah hidangan pada hari ni, nasi berah perang, siapa nak makan tuan-tuan? Semua pakat tinggal je. Dah, katalah lepas ni insya-Allah ada jamuan lepas pada isyak ni, nasi berah perang, nasi minyak berah perang kata ya dah. Lepas pada tu dengan air golek ke gapo ke, rasa dia ambil air berah tu tinggal situlah. Pasal kerah. Tapi kerah hak ni lah hak Nabi ajar, hak kita makan sebenarnya. Itu sirah belaka tu tuan-tuan. Ya, itu sirah belaka. Jangan kata Nabi ni tidak ada unsur-unsur saintifik, sedangkan sebenarnya Nabi itu sudah saintifik lama daripada kita. Terbaru baru ni hamba jumpa satu fakta baru. Fakta ni diceritakan oleh seorang doktor. Dia kata apa? Salah satu terapi untuk mengelakkan penyakit stroke, dia kata,
ialah dengan minum air secara perlahan-lahan. Bukan minum gok gitu dak. Gak amo dengar apa senyum kata lah Nabi ajarlah mo adalah. Segelas air ni Nabi teguk dengan 3 kali teguk dengan 3 kali napah. Nabi ajar dah. Kita lah ni barulah dah doktor royak benar ni, ya. Salah satu cara nak mengelak stroke ialah dengan minum air perlahan-lahan. Tidak minum dengan gelojohnya. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tuan-tuan, satu ketika ada seorang pengembara, ada orang musafir. Musafir ni mari cari mana nak jumpa Amirul Mukminin. Jumpalah dengan Amirul Mukminin. Siapa-siapa letih dah, orang kata apa, lagu jelak dah, dago sangat, mari jauh minta air dengan Amirul Mukminin. Allah, masa tu tak ada duk sekretari gapo nak pergi jumpa presiden terus, ya. Mari tak kena mati hidup. Senama apa pergi ambil air sendiri, ambil air, ya, ambil air. Dia ambil rupuk kering tabur atas air tu. Ni kasarlah sikit tak. Tapi pada dengan Sayyidina Umar, maknanya dia tegah lagu tu, ya, tuan-tuan. Bui kau itu suruh minum, relax ya, dia bui suruh minum. Kau itu pun minum kokoh. Minum kokoh, lepas pada tu tanya masalah, ngadu masalah. Lah sekali bila nak balik baru dia tanya, Amirul Mukminin nak tanya sikitlah pasal apa hamba minta air tak dibui buh dengan rupuk kering. Tanya juga tak puas hati. Presiden bui rupuk kering gitu. Katanya Umar Ibn Khattab, dia kata sebenarnya tadi aku tak patut bui pun air kamu, dia kata. Sebab dalam keadaan panas tu minum air meletup itu memang habislah. Tapi sia, dia kata, mana kata sia. Jadi aku nak elok supaya mu tak minum dengan gelojoh, aku petabur rupuk tu mu minum kokoh gitu, dia kata. Tu Sayyidina Umar. Jadi tuan-tuan, kita pada hari ni tak lepas daripada kehidupan kita ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah amo bicara dengan Tok Imam Jak kita. Sirah ni sebulan sekali mari. Kita nak baca kitab gapo, biar berkitab. Untuk Imam pun minta biar berkitab. Ya tak? Amo setuju biar berkitab. Jadi amo cadang kita baca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ya, Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Banyak versi Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ini di Malaysia sekarang ni. Ada hak terbitan Telaga Biru boleh juga. Ya, ada hak terbitan PTS Publication, tuan-tuan, ya. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, sebuah kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun oleh Imam At-Tirmizi, ya. Imam At-Tirmizi ini murid kepada Imam Al-Bukhari, ya, pemilik kepada Sunan At-Tirmizi, tuan-tuan. Atas kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang selalu bertanya dia pasal Rasulullah, ya, maka dia pun telah ambil hadis-hadis tertentu cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia letak dalam satu kitab. Namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ni tuan-tuan cukup menarik. Amalan-amalan Nabi dalam itu, termasuklah juga apakah makanan Nabi, semua dia cerita. Ada orang dia kata, buku gapo lagu ni, dia kata, ya, dia cerita habis pakai ubai Nabi, pakai Nabi tu comelnya, handsomenya, tak payah cerita benda tu, kata dia. Tuan-tuan, siapa kita nak kritik Imam Tirmizi? Satu pertamanya, siapa kita nak kritik Imam Tirmizi? Imam Tirmizi buat lagu tu sebenarnya itulah tanda ketulusan dia. Ketulusan dia maknanya dia kumpul cerita pasal Nabi je, supaya ada orang boleh membayangkan bagaimana Nabi SAW ini sendiri dan peribadi Nabi itu sendiri. Itulah lahir daripada fizikal. Seperti contohnya tuan-tuan, nak cerita pasal ambo, contohnya, ya, nak cerita pasal ambo, cara jalan ambo, cara melenggak tak melenggak ke, sombong ke, hagah ke, baik ke, mesti tuan-tuan akan cerita juga tentang tubuh badan ambo. Orangnya tak tinggi mana, ya tak? 1.7 cm, 1.7 meter je. Maknanya kena cerita juga benda tu. Itulah sebab tu bila kita baca depan, memanglah dia belek-belek baca depan, dia kata, cerita lagu ni, ubai Nabi ada berapa lagu apa Nabi, tak ada cerita, kata dia. Siapa kita nak keji Imam Tirmizi? Hak pertama sekali amo nak tanya, ya. Yang keluarnya dia memang kena ceritalah hak peribadi, hak body tu dulu, barulah dia cerita hak cara Nabi makan, hak cara Nabi kecek. Antaranya hak cara Nabi kecek dengan orang, kalau dia dipanggil oleh orang lain, dikeluh oleh orang lain di belakang, dia tak paling muka saja, dia paling dengan tubuh-tubuh sekali. Ya, dia paling dengan tubuh-tubuh sekali Nabi ni. Hak ni yang berasa tak boleh nak buat lagi tu rasanya. Dia cerita pula daripada fizikal yang dicerita oleh Imam Tirmizi dalam hadis-hadis dia tu. Dia kata apa? Antaranya
perut Nabi itu lebih rendah dari dadanya. Hak ni yang mutabat tadi nak buat tu setakat ni lah. Daripada cerita perut lebih rendah pada dada tu, jangan tengok cerita body saja. Kita tahulah Nabi ni bukan jenis orang kuat makan. Dan tangan Nabi tu kedua-duanya besar. Maknanya tanda apa? Tanda orang kuat kerja. Tanda orang kuat kerja, tangan besar ni tuan-tuan. Ya? Tangan kita ni secara tak sedar, ya, kalau macam ambo ni confirm lah tangan kiri lebih besar daripada tangan kanan sebab ambo ngiri. Ya tak? Tapi Nabi dua-dua besar, maknanya dua-dua dia kuat kerja. Berpadanlah seperti mana hadis Nabi yang menyebut, ya, Abdullah bin Mas'ud dia cerita apa? Dia kata Nabi SAW ini kalau diminta tolong dalam bulan Ramadan, maka dialah yang akan berada dulu depan orang yang minta tolong tu. Bayar kata tu. Ketua negara kalau ada orang minta tolong je, tengok Nabi Muhammad lah siapa dulu. Tambah-tambah lagi dalam bulan Ramadan, gerakan Nabi umpama kilat, kata dia. Kata Abdullah bin Mas'ud. Sesuai tally dengan apa yang kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah. Lepas tu cara Nabi makan. Apakah yang Nabi makan? Dia cerita habis. Nabi makan timun. Timun tuan-tuan. Ya? Timun cicah dengan apa? Dengan sambal belacan. Itu Melayu. Nabi suka makan timun cecah dengan kurma yang dah dilenyek, tuan-tuan. Cuba tera malam ni balik dah. Ada? Cuba berlagu sikit dengan mak haji dia. Hamba malam ni dia kata, ya, abang nak makan timun cecah dengan apa ni, kurma lenyek. Ikan kering tak? Lepas tu sambal tu adalah cukup. Belajar dari mana pula ustaz mengajar malam tadi. Ya tak? Cuba tera. Bila hamba tengok 2-3 perkara hak Nabi makan ni, rupa-rupanya tubuh Nabi tu sendiri pun dah wasatiyah dah. Dah seimbang dah. Kurma panas, timun sejuk, capur panas sejuk. Kita dah lasuk panas, tomia capur lagi. Tak meletup apa tubuh. Lepas tu tak ada nera molek, roti bom pula meletup lagi sekali. Itu jadi penyakit tu. Dan Nabi SAW dah sebut dah bahawa bermula penyakit dari perut manusia. Jadi sebab tu kita belajar hadis, belajar sirah, gabung sekali panduan hidup kita. Jadi Nabi ni dia nasihat kita supaya makan dia kata dah pada kita supaya jaga perut, kerana perut ni tadi menjadi punca penyakit manusia. Tengoklah Nabi jaga perut dia macam mana. Dia tidak akan makan selagi tidak berjemaah, tidak ada kawan, tidak ada teman. Ya, dia tak akan makan. Dia akan tunggu juga. Dia tunggu, dan bila dia mari sahabat-sahabat untuk makan, dia akan duduk dalam bentuk halaqah, tuan-tuan. Dia akan duduk dalam bentuk halaqah, dalam bentuk bulatan. Dan bila Nabi cobek roti dia hak kerah tadi tu, dia masuk ke dalam mulut dia, dia akan mamuh sampai hacur, dan dia akan telan dengan perlahan-lahan. Sebelum dia cobek roti lain, dia akan berbuah-buah tanya khabar. Dia akan bertanya khabar. Antara yang Nabi suka tanya ialah hal kampung, hal hal keluarga. Nabi tanya benda tu. Ini dalam bab makan, tuan-tuan. Lepas tu baru dia telak, baru dia cobek pula, dia mamuh pula. Mamuh sampai hacur pula. Lepas tu bertelan dengan perlahan-lahan pula. Jadi kita nampak situ, oh ini gaya pemakanan sihat. Orang sekarang duk bincang punya lama. Gaya pemakanan sihat, pemakanan sihat. Hak ni tak settle lagi, tuan-tuan. Cukup cuba tengok kita, ya tak? Di pejabat ke masa makan tengah hari, makan lunch ke kata orang tak? Orang Kelantan panggil lunch, Kalau tengah bulan kak, pakat ambil masing-masing ngadak ke dinding. Pasal takut kena belanja. Tak apa tuan-tuan, ambil makanan, belanja, bayar masing-masing, tak apa. Itu tak ada masalah. Tapi duduk biar sama-sama. Kita dapat sunnah Nabi. Makan adalah halaqah gitu. Dapat dari sunnah Nabi, makan adalah halaqah. Berbuah-buah pasal apa? Jangan buat pasal benda berat. Berbuah-buah pasal hak keluarga. Tanya anak apa khabar, anak mana dan sebagainya. Gitu cara. Ini semua ni cara nak hidupkan sunnah. Bukan susah pun, tuan-tuan. Bukan susah nak menghidupkan sunnah ni tadi, ya. Cuma kita kena belajar, dan kita kena ada taktik sikit lah, nak atur lagu mana. Itu sebab tu utamakan yang usul berbanding yang furu'. Baik, apa nak tunjuk lagi satu cerita yang pada hari ni banyak sangat orang duduk kupah berkenaan dengan cerita Nabi pergi jumpa dengan Fatimah. Nabi kata, Fatimah, ayah tengok ada seorang perempuan di hujung kampung yang masuk syurga dulu daripada kamu, kata dia, ya.
Ini gurauan Nabi, ya, telahan Nabi. Jangan kita pun tiba-tiba buat gitu dengan anak kita, tak boleh, sebab kita bukan Nabi, ya. Ayah nampak dulu masuk syurga, ayah mana, tengok mana tu, ya. Jadi ini Nabi. Jadi dia pergi cerita dengan anak dia pasal apa, ya. Jadi pergilah Fatimah pun nak belajar dengan perempuan di hujung kampung tu tadi. Siapa-siapa tak boleh masuk pasal tak dapat izin daripada suami. Baliklah dulu. Esok buat mari dengan dua hero, Hasan dan Hussein. Tak boleh masuk juga sebab approval hak diberi pada kemarin tu untuk puan sore aja kata dia. Bukannya untuk dua hero ni. Jadi mari mulalah, esok pula mari. Sebab nak minta approval lain dengan tok lelaki dia. Mari hari ketiga baru boleh masuk. Bila boleh masuk tu maka dalam rumah tu adalah kendi bekas air dengan rotelnya, dengan gaponya. Baik. Orang sekarang ni dia suka duk cerita hak kendi dengan rotel dalam rumah tu. Dia tak cerita gapo hak berlaku di luar pintu rumah tu. Sedangkan hak luar pintu rumah ni lah usul sebenarnya. Benda utama sekali yang Nabi nak tarbiyah anak dia sebelum sebelum benda tu berlaku lebih tak baik. Macam mana? Iaitu tak boleh izin kepada orang luar masuk ke rumah kita selagi suami tak ada. Ni hak utamanya. Tapi kita bukan main duk seronok duk cerita pasal apa? Kalau tok laki balik, siap air basuh kaki tok laki. Lon ni basuh kaki buat gaponya, bukan kotor kaki pun. Ada pergi pejabat bukan pakai lepas Jepun pergi pejabat. Jadi benda tu dah tak universal dah, tak jadi menyeluruh dah kalau kita nak hurah tu. Lepas tu siap selok kain lagi dah. Kalau ada tak kena dalam rumah ni, miaklah lalu dengan hotel tu. Hak tu lah hak kita suka cerita. Sebenarnya bukan hak tu. Hak sebenarnya nak cerita, pintu rumah ni satu benda kemuliaan bagi wanita. Jadi tak boleh sebarang yang masuk, walaupun yang gi tu pun sebenarnya orang tina juga. Ya tak? Hak ni hak Nabi nak beri. Dan Amor melihat cerita ni keseluruhan. Macam mana? Rumah Fatimah selalu ketiadaan Ali. Sebab Ali ditugaskan oleh Rasulullah SAW biasanya ke perbatasan. Urusan-urusan penting negara Nabi selalu amanahkan kepada Ali. Dan Fatimah ni pula menjadi rujukan kepada orang-orang perempuan di Madinah itu untuk bertanya pasal masalah agama. Jadi sebab itu Nabi tengok dah senario ni akan berlaku. Maknanya orang akan pergi ketuk pintu rumah Fatimah tanya pasal masalah agama. Jadi Fatimah kena blok awal-awal sebelum benda tu berlaku. Bendung awal-awal. Inilah tujuan Nabi suruh dia pergi jumpa dengan orang tina hujung kampung tadi tu. Yang mana Nabi sudah nampak bagaimana perempuan ni menjaga rumah dia dengan begitu kemah, begitu strict ketika keadaan suami tidak ada. Tengok cara Nabi tarbiyah anak dia. Dan itu jugalah sebenarnya kemuliaan rumah wanita-wanita Islam. Kita kena cerita benda usul tu dulu. Hak furuk dalil tu tak selalu cerita lah tuan-tuan. Begitu juga bila kita memahami hadis, memahami hadis. Kita hendaklah memahami hadis tu dengan bahasa Arab yang benar-benar mantap, benar-benar fasih, barulah kita tidak tersesat. Ini pun satu hal juga. Ada satu hadis berkenaan dengan cuka. Nabi kata ni'mal idam al-khallu fala yaftakir bait minal idam, minal khal. Nabi kata, Nabi kata dalam hadis tu, sebaik-baik ataupun senikmat-nikmat makanan adalah cuka. Fala yaftakir, bila sebut faqara dia pun selalu dah tidak miskin rumah itu sekiranya masih ada cuka. Terjemah hamba pernah jumpa orang terjemah lagu tu. Walahnya maksud yaftakir di situ ialah jangan putus sebuah rumah daripada cuka. Makna Nabi kata biar ada semua lah cuka di dalam rumah. Tu je. Bila kita tak cermat, ini bahaya. Satu benda. Satu hadis lagi. Nabi sebut berkenaan dengan amat lupa matan hadis ni. Iaitu Nabi sebut ketika seorang lelaki daraba, dia guna perkataan daraba. Daraba ni maknanya pukul. Iza daraba ar-rajulul mar'atahu. Ketika seorang lelaki memukul isterinya, kata dia. Memukul isterinya, jangan ditanya. Fala tas'al. Yang amat tak ingat matan keseluruhannya. Jangan tanya ketika seorang lelaki daraba isterinya. Kerana akan menyebabkan malu kepada kedua-duanya. Maka tuan-tuan, orang yang terjemah hadis secara langsung dia kata apa? Ketika seorang lelaki memukul isterinya, jangan ditanya kerana akan menyebabkan malu pada lelaki itu. Ini diskriminasi wanita, kata dia.
Walhal, daraba tu ada 40 makna dalam bahasa Arab. Daraba yang dimaksudkan situ ialah cuit. Ketika seorang suami mencuit isterinya, jangan tanya, maka menyebabkan malu. Nabi nak ajar berkenaan dengan cara kita duduk rumah orang. Contohnya kalau kita pergi rumah orang, tiba-tibalah bini dia masuk dapur, duk tak bini dia masuk kita pergi rumah orang, tok laki cuit bini dia. Bini dia pun masuk dapur, duk tak lama masuk tubik pula, cuit tok laki pula. Contohnya. Maka jangan tanya, kata Nabi, pergi rumah orang ni. Kena duduk apa hak tu rumah akad, itulah dia. Tu disiplin kita pergi jalan rumah orang. Nabi nak ajar hak tu. Tapi kerana perkataan daraba tu dia tak faham. Dia kata ketika seorang lelaki memukul isteri, jangan tanya. Sebenarnya daraba tu maknanya cuit pada tu. Jadi contohnya, tu lelaki cuit, gila dapur buat air. Bini masuk dapur, tengok-tengok gula tak ada. Mari cuit tu lelaki pula, gula tak ada. Ya dah. Nak buat kerana kita pula kita tanya pada masa tu. Apa jadi? Tak kemalu. Maknanya Nabi ni ajar kita bukan sahaja benda besar, termasuk benda-benda kecil. Disiplin kita dalam keadaan rumah orang sekalipun. Dah bahkan Quran sendiri pun dah sebut, ya, wa in qila lakum murji'u farji'u wa huwa wa huwa khairul lakum, ya. Sekiranya kamu dikatakan baliklah, jangan masuk rumah orang tu tadi. Ini disiplin rumah muslimin, rumah mukminin yang Nabi dah ajar dalam hayat hidup dia, yang kita nak kupas berkenaan dengan pengajian sirah nabawiyah ini tadi. Dan insya-Allah tuan-tuan, kitab yang kita nak guna ni pun harganya tak mahal, sekitar RM35 hingga RM40 saja merasa, dan boleh dapatkanlah. Yang amat galak ke buat masa ni, kita gunalah kitab Asy-Syamilul Muhammadiyah, terbitan PTS Publication, ya. Ataupun ada satu buku lagi. Buku ni Insan Teladan Sepanjang Zaman. Harganya RM20 saja, ya, RM20 aja. Buku ni sebenarnya adalah tafsir atau syarah kepada kitab Syama'il Muhammadiyah, ya. Boleh juga tuan-tuan beli buku ni kerana dia siap dah dengan syarah. Disyarah oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad Zakaria, Maulana Muhammad Zakaria. Disusun oleh anak murid dia hak nama Mufti Ahmad Ibrahim Bimat. Dah diterjemah pun dalam bahasa Melayu. Dan ada jumpa lagi hak terbaru baru ni. Tak ada nak beli lagi. Ada jumpa satu buku tu, hamba terus ambil. Ni pun sama juga. Ni pun sama juga buku ni, ya. Boleh tunjuk tu jelah. Dah ambil gambar je. Ambil ni gambar dia. Tu je. Pribadi Nabi, anugerah suci, tulisan Syekh Abu Muhammad Talha Al-Khairi, terbitan Thinkers Library. Ni pun sama. Ini pun adalah syarah kepada Asy-Syamilul Muhammadiyah, yang mana tuan-tuan boleh juga beli buku ni sebab matan hadis dia sama, ya. Tak nampak, tak apalah. Nanti boleh tengok dengan hamba. Jadi teladan sepanjang zaman pribadi Nabi anugerah suci. Itu tajuk hak lagi selain daripada insan teladan sepanjang zaman hak buku ni, ya. Jadi insya-Allah dengan kita membaca kitab Asy-Syamilul Muhammadiyah ni, kita bukan sahaja memahami pasal hidup Nabi SAW, bahkan kita juga ada kemahiran dalam kod hadis-hadis berkenaan dengan hidup Nabi SAW ini, ya. Jadi gitulah yang sekadar intro pada malam ini berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Dan seperti Tok Imam katalah, kita akan bertemu setiap Khamis malam Jumaat pertama setiap bulan, ya. Dan pun sudah set dah waktu tu untuk balik ke Kelantan, tidak gimana lah, insya-Allah, ya. Jadi sekadar itu saja pada malam ni. Amba sudahi dengan tasbih kafarah dan juga suratul Al. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.